InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah jumpa untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala di alam mahsyar insyaallah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita sambung My Quran Time Nota bersama dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Separuh-separuh kita share insyaallah. Sebelum tu kita share dengan masjid. Tak silap saya kalau tidak, jadual saya di Masjid Bukit Puchong, Bandar Bukit Puchong. Kita share online untuk Bandar Bukit Puchong. Mohon sahabat-sahabat di sana share insyaallah. Grup WhatsApp ataupun grup Facebook insyaallah. Mohon. InsyaAllah sama-sama share. InsyaAllah. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan nota My Quran Time sambungan semalam, muka surah 262. Baru kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin sikit insyaAllah ya. Tadabbur ringkas ayat 102 Al-Baqarah ya, mengenai kaum Yahudi yang mempraktikkan sihir dan mantra. Bukan Yahudi saja, kaum kita pun sama juga, masih lagi bab tangkal, bab sihir masih hebat lagi, walaupun dalam keadaan semasa yang hebat sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatini nakafaru yu'allibuna nas sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayatta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu
ma lahu fil akhirah min khalaq ni fil akhirati min khalaqi wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Surah Al-Baqarah, Subhanallahu azim, ayat 102, cerita pasal sihir dan mantra daripada kaum Yahudi. Dulu lagi dah ada bab sihir. Maksudnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itu yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat ke negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut. Padahal mereka tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, iaitu malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Al-Baqarah ayat 102, insyaAllah. Kupasan ayat ini masih menerangkan mengenai keburukan dan kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi. Ketika mereka meninggalkan kitab Taurat disebabkan oleh kenabian Muhammad SAW dan menegaskan kebenaran agamanya. Sebenarnya mereka sedang mengikuti jalan yang salah dan lebih cenderung kepada kitab yang lain, iaitu kitab yang dikarang dengan kebohongan yang dikumpulkan oleh syaitan-syaitan dari kalangan manusia ataupun jin. Ini perangai Yahudi. Ya, dia telah ikut jalan yang salah, ikut cakap syaitan, apa yang dikumpulkan, apa yang dibohongkan oleh syaitan yang berada dari kalangan manusia ataupun jin. Itu dia silapan besar kaum Yahudi. Apa yang mereka ikuti iaitu jampi serapah, azimat-azimat serta tangkal-tangkal yang mengarut. Syaitan-syaitan itulah sebenarnya yang mengarang pelbagai jampi, serta mengakui bahawa kalimat sihir yang terdapat dalam jampi itu berasal daripada kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya. Orang Yahudi turut mengatakan bahawa kalimat sihir itu jugalah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk memerintah manusia dan jin. Anggapan yang demikian itulah telah membuatkan mereka percaya bahawa Nabi Sulaiman bukanlah seorang Nabi ataupun Rasul, bahkan seorang penyihir. Disebabkan tuduhan yang tidak berasas itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan tuduhan dan nama baik Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti mana dalam firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir. Yahudi saya dengan syaitan, dengan iblis menuduh Nabi Sulaiman itu sihir, menuduh Nabi Sulaiman itu jadi pengikut jin ataupun syaitan ataupun yang kafir. Sanggup dia tuduh Nabi dia sendiri. Ni hebatnya kaum Yahudi. Sebab tu jangan ikut perangai dia. Orang yang main tangkal, dia pun main tangkal. Masih lagi zaman sekarang ada juga yang main tangkal, ya, tangkal azimat serta tangkal, ya, yang mengarut-ngarut puja jampi serapah masih berlaku di kalangan orang kita. Masih lagi ke masjid, ke surau,
ya, kenduri, tahlil semua cukup baca Yasin, tapi bab tangkal masih hebat. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jaga rumah, yang jaga kereta, yang jaga harta, semuanya guna tangkal dan jin. Dia lupa kebergantungan dia yang sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dilakukan oleh kaum Yahudi dulu dan kaum sekarang pun masih ada berlaku. Walaupun bertahun dalam Islam, lahir pun dalam Islam, masih berlaku lagi bab perjuangan dengan jin dan syaitan. Allah SWT terus menegaskan tentang kekafiran kepada golongan syaitan seperti mana di dalam firman-Nya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasal sihra. Ya, sadaqallahul azim. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Tu. Yang mengajar bukan Allah Ta'ala. Yang mengajar adalah syaitan, jin, iblis yang kafir, yang mengajar bab sihir. Tu kena-kenong kita. Nabi Sulaiman AS menjadi lambang mulia sebagai seorang rasul. Akan tetapi kaum Yahudi tetap dengan mengambil apa yang dibawa oleh baginda, kecuali mengikuti jalan syaitan dengan mempelajari sihir. Manakala syaitan pula mendapat inspirasi untuk mengajarkan sihir kepada manusia setelah mempelajarinya daripada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut di Babylon, ya, negeri Iraq, yang mana isinya adalah pelbagai ilmu sihir dan cabang-cabangnya. Akan tetapi Allah SWT telah memberitahu bahawa kedua malaikat itu diturunkan sebagai fitnah, iaitu ujian. Sudah ada peringatan oleh malaikat tersebut kepada sesiapa yang datang untuk mempelajari sihir dengan mengatakan, sesungguhnya kami berdua adalah ujian, maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir tersebut. Daripada ucapan ini dapat difahami secara jelas bahawa segala bentuk jampi dan amalan sihir yang dapat memudaratkan orang lain tergolong dalam perbuatan kufur. Ni telah didalilkan, confirmkan. Jangan kita main sihir, jangan jumpa tok bomo, jangan kita nak mendapat tangkal. Benda yang menjadi kufur, perbuatan yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa orang Yahudi itu mengetahui tentang kekufuran sihir. Dia tahu. Orang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya, kerana Allah SWT memberitahu mereka bahawa mereka tidak akan memiliki bahagia atau kebahagiaan dan kenikmatan abadi di akhirat nanti. Kerana mereka itu benar-benar kafir, maka Allah SWT mencela perbuatan orang Yahudi yang menjual dirinya dan memberitahu tentang kejahilan mereka. Itu zaman Yahudi. Zaman kita macam mana pula? Nak follow ke ataupun nak lari daripada bab kekufuran? Pasal kita dah ditunjukkan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya ni. Kita dah tahu dah bab kekufuran daripada bab sihir, bab tangkal dan macam-macam. Janganlah kita buat jahil pula. Wahal kita berilmu, ada ilmu. Tapi kita tahu mana yang jahil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menghala kepada bab benar-benar bab kafir. Kita dah tahu dah, ditunjukkan dalam dalil Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ditambah lagi, wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Tu renung kita. Dahsyat. Pasal apa? Menjual diri maksudnya memperagakan diri menjadi hamba dengan bab sihir. Yakin amat sangat kuasa sihir, ya, terlampau hebat dengan sihir itu, dia yakin amat sangat. Tu kesilapan besar kita. Kesilapan besar mengakui hebatnya sihir, terlupa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu.
Apakah mesej daripada ayat ini dalam 102 ialah mesej kepada kita ialah berpaling daripada Al-Quran dan sunnah yang telah mengharamkan keburukan, kerosakan serta kezaliman, dapat membuka pintu kebatilan dalam undang-undang syarak dan kesesatan dalam berfikir. Bila kita berpaling daripada Al-Quran dan sunnah yang telah haramkan bab kerosakan, kezaliman, keburukan, ia membuka pintu yang bawa punahnya kita, musnahnya hidup kita, musnahnya sistem kita, sistem pentadbiran, sistem perniagaan, sistem pelbagai, sampai habis sistem kekeluargaan. Dia boleh cerai-beraikan keluarga, suami isteri boleh bercerai-berai. Tu kena renung kita, kena renung. Daripada sihir itulah boleh jadi cerai, dengki dengan dengki. Boleh nak sihir. Dia suka pada wanita, dia boleh sihirkan wanita. Banyak dah berlaku dalam keadaan tidak sedar ni. Pasal apa? Kita semua kadang-kadang lara leka kerana berpaling kepada Al-Quran. Kita lari pada Al-Quran. Allah dah hadiahkan Quran. Yang kedua, mesejnya haram mempelajari sihir serta mengamalkan. Confirm dah. Allah dah bagi tahu dah. Allah dah bagi jelas pada kita, janganlah kita mempelajari sihir. Hukumnya haram. Ni. Hukumnya mempelajari haram, mengamalkan lagi hebat haram. Yang ketiga, mesej ketiga dalam ayat 102 ini, wajib untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperolehi manfaat dan menolaknya bahaya, iaitu dengan berdoa dan merendahkan kepadanya. Tu kita kalau terlajak tak ada tempat lain, kita kalau dah terlajak, dah terlajak dengan bab sihir, bab azimat, bab macam-macam, sepatutnya, sewajibnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperolehi manfaat dan menolak bahaya. Menolak bahaya itu dan berdoa, merendah diri kita terus pada Allah Taala. Patahlah balik. Patahlah balik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat 102. Kita terus masuk 103 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 103 menceritakan hal pintu taubat sentiasa terbuka. Allah, tuan. Ada dalil lagi ni Ayat 103 Al-Baqarah, pintu taubat memang senantiasa terbuka. Kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Sekiranya mereka tahu. Al-Baqarah ayat 103. Maksudnya, ulang balik, jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Maksudnya, kupasan ayat, Allah SWT sentiasa membuka pintu taubatnya kepada orang-orang Yahudi jika mereka mahu kembali beriman kepada Allah dan Rasul, bertakwa, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada sihir yang mereka pelajari dan amalkan. Allah Akbar. Maksudnya kita renung, kita kena renung. Sebenarnya Allah tu tunggu taubat kita. Maksudnya sentiasa membuka pintu taubatnya daripada orang-orang Yahudi. Bukan Yahudi saja, sebenarnya kita pun Allah bagi peluang hebat macam mana pun kita
berdosa, maksiat macam mana pun, Allah buka lagi pintu taubatnya. Macam mana dia buka pintu taubat pada orang Yahudi? Untuk apa? Untuk kembali beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian takut sebenar-benarnya, yakni bertakwa dengan Allah Ta'ala. Kemudian mengikut apa yang diperintahnya. Perintah mengerjakan perintah, mengerjakan apa yang diperintahnya. 5 waktu, macam-macam perintah. Menjauhi larangannya. Cukuplah dengan keadaan semasa sekarang ni, tuan-tuan. Dah terlampau kritikal, Maksudnya kita ni masih lagi dalam keadaan kritikal, masih lagi dalam keadaan diingatkan Allah Ta'ala. Kenapa tak nak balik pada Allah Ta'ala? Biar yang bimbangkan. Hari ini dah masuk hari yang kedua last Rabiul Awal. Makin lama makin saja. Dah habis. Bulan Maulud pun dah nak habis. Hanya kita kena renung ke mana kita, ke arah mana sebenarnya. Adakah kita makin dekat dengan Allah Ta'ala ataupun makin jauh dengan Allah Ta'ala? Kalau ditengok secara terperinci, kita dah jauh daripada rumah Allah Ta'ala sekarang. Kita makin jauh rumah Allah Ta'ala. Dah tak boleh sembahyang Jumaat, dah tak boleh sembahyang berjemaah. Dah ada program lagi dalam masjid, tak ada lagi program di surau. Bimbang tak bimbang? Kita bimbang. Cuba kita renung, kita fikirkan sama ada kita ni boleh lepas ni ke mana agaknya. Orang putih kata what's the next Allah nak buat kat kita. Kalau betul boleh tak sembahyang masjid, tak surau, Allah terima, tak apa. Yang kita bimbang tak diterima. Yang kita bimbang makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Ni kena renung kita balik, takut dengan Allah Ta'ala, larangannya. Kemudian sesungguhnya mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada sihir yang mereka pelajari. Jauhkan daripada sihir, kita pelajari bab Allah SWT, bab kenal Allah Ta'ala, bab yang nak mendekati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, sungguh, pasti mereka tidak akan dengan mudahnya memilih sihir dan meninggalkan keimanan mereka. Kalau tahu bab ni, bab Allah Ta'ala, dia takkan usik bab sihir. Dia takkan dekat bab mengaji bab sihir. Dia pastikan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Alimah. Ini alimah ni bukan sekadar tahu di akal, tetapi tahu juga di hati. Itu tandanya hati hidup. Bila ada ilmu, ada pelajaran, ada knowledge, dia takut yang sebenar-benarnya. Sebab tu dalam ibadah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, disebutkan 4 untuk kita buat kebajikan, buat ibadah untuk kepada Allah Ta'ala. Ada 4, pastikan ada. Yang pertama, ilmu. Ini alimah punya ilmu. Ilmu yang kita nak sembahyang, ilmu yang kita nak puasa, ilmu untuk bersedekah, ilmu nak buat kebajikan, pastikan kita ada ilmu. Bila ada ilmu, kita ada bab ilmu di hati. Hidupkan hati kita. Hati hidup. Hidup macam mana? Hati tu berkata-kata takutnya seksa Allah Ta'ala, bimbangnya balasan Allah Ta'ala. Belum di akhirat, di dalam liang lahat tu pun kita bimbang. Sekarang di dalam dunia lagi kita bimbang pasal apa? Sekarang lagi dalam liang lahat, di dunia ni pun Allah bagi peringatan pun, kita kena ada bab bimbang. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Dulu PKP, nak masuk PKPB, PKPP. Sekarang patah balik jadi PKPB. Ada setengah jadi PKPP. Tak boleh keluar langsung, kena pagar terus. Kita tahu tak agak-agaknya selepas ni apa berlaku? Kita tak tahu. Sebab tu cari jalan untuk hidupkan hati. Itu perlu knowledge yang pertama. Kedua, niat mesti terus dengan Allah Ta'ala, membulat terus pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, sabar. Apa yang Allah tunjuk, apa yang Allah bagi, apa yang Allah peringatkan, kita pastikan kita bersabar.
Ya, jangan kita gelojoh, jangan kita terkejut ataupun jangan kita dilawankan apa yang Allah tunjukkan. Pastikan kita ada bab sabar. Yang keempat, kita solat pun ada bab sabar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Berhenti sekejap, ada tamak nina, bab sabar. Bab ibadat mesti ada bab sabar. Yang keempat, mesti ada tulus ikhlas, melulu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4, ilmu, niat, sabar, ikhlas. 4 tu pastikan kita ada. Mesej yang boleh diambil iaitu ilmu. Ayat ini, ayat yang 103 ni, iaitu pintu taubat sentiasa terbuka. Mesej yang boleh diambil, yang pertama, ilmu yang dipelajari hendaklah ilmu yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang kita cari, ilmu tersebut mesti ada manfaatnya. Jangan ilmu yang merosakkan minda, merosakkan hati, merosakkan perasaan kita, menjadi degil, menjadi hebat, menjadi manja degil, kata Ustaz Fazrul. Ya, bila degil, dia lawan balik Allah Ta'ala. Pasal apa? Ego je dengan ilmu ni. Pastikan ilmu kita bermanfaat. Sumber tak ada lain, sumbernya Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah SAW. Yang kedua, mesej untuk ayat ini ialah Al-Quran adalah pegangan dan sumber ilmu yang terbaik sepanjang zaman. Itu saya kata tadi, sumber ya. Sumber ilmu yang terbaik tak ada lain, Al-Quran. Bukan sekarang, sepanjang zaman. Sampai lah ni masih berlaku Al-Quran, orang masih baca. Sekarang ada Quran time. Quran tak boleh diperkecilkan. Itulah mukjizat yang paling hebat Allah tunjukkan. Yang ketiga, sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni zikrullah. Mesej 103 ni, kita dikhendaki, kita disuruh, kita diperintah cari jalan dekat kepada Allah. Jangan kita lari daripada Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia suka lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tahu, walaupun dia baca inna dina indallahil Islam. Dia mengaku, aku tidur sampai bangun balik, tidur balik aku dengan Allah Ta'ala. Tapi itu cuma lafaz saja. Ya, untuk diamalikan, dia kata minta maaf. Ya, ada masa kita ikut, ada masa kita boleh tak ikut. Tu silap lah. Ya, jangan kita berbuat sedemikian. Habis ayat 103, kita masuk sikit kitab Tanbihul Ghafilin, bab larangan berdusta, insya-Allah. Ya, bab 15 kita baca sedikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, biasakan kamu berkata benar kerana kebenaran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke syurga, dan seorang itu selalu berkata benar sehingga dicatatkan di sisi Allah siddiq. Awaslah kamu dari dusta, kerana dusta itu membawa kepada lacur, yakni kejahatan, dan kejahatan itu menuntun ke dalam neraka, dan seorang yang biasa berdusta akan dicatat di sisi Allah pendusta. Allah Akbar. Jauhlah kita daripada itu. Jangan dicatatkan, jangan jadi kita jadi imagekan kita ni jadi pendusta. Kita ulang balik. Nabi SAW bersabda, pesankan kita, biasakan kamu berkata benar. Suruh kita, dipesankan kita sebagai biasakan kita bercakap benar. Pasal apa? Pasal kerana kebenaran itu menuntun kepada kebaikan. Kebenaran itu menuntun apa? Memimpin kita menghala kebaikan. Menuntun bukan menengok, bukan melihat macam menonton TV, tak. Menuntun tu memimpin kita ke arah kebaikan. Dan kebaikan itu menuntun ke syurga. Daripada bab kebaikan tadi, dipimpin terus kita ke dalam syurga.
Dan seorang itu selalu berkata benar sehingga dicatatkan di sisi Allah siddiq. Bila bercakap benar akan digelar Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala siddiq. Dan diamarkan, di amaran kita, dibagi amaran kepada kita, awaslah kamu daripada dusta. Kerana dusta itu membawa kepada kejahatan. Bahasa lamanya lacur. Bab lama, bahasa lama lacur. Maksudnya bukan pelacur, maksudnya bab kejahatan. Maksiat dengan Allah Ta'ala. Tu, bila berdusta, dia akan dipimpin kepada bab kejahatan. Dan kejahatan itu menuntun ke dalam neraka. Kejahatan tu bukan menengok bab neraka. Kejahatan tu menuntun, memimpin dia membawa kita ke dalam neraka. Dan seorang yang biasa berdusta akan dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pendusta. Allah, tuan. Jangan main-main, ya. Bila terlampau jahat, bila suka bohong, bila suka dusta, dah di endorse terus di sisi Allah Ta'ala, ya, di statuskan, di imagekan sebagai pendusta. Bukan dengan malaikat, dengan Allah Ta'ala. Kalau dah dengan Allah saja dah jadi, Allah dah formalkan dia jadi pendusta, apa nak buat lagi, tuan-tuan? Ya, janganlah. Larilah kita daripada bab jahat maksiat, kita lari terus kepada Allah. Jangan lari daripada Allah Ta'ala, kita lari terus kepada Allah Ta'ala. Lari menghala kepada Allah. Jangan takut dengan Allah Ta'ala. Jangan takut kita lari tempat lain. Kita kadang takut dengan Allah Ta'ala, kita lari ke tempat lain. Tak nak buat pada perintah Allah. Sebenarnya kita kena lari terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi, Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, kamu anggap orang itu munafik dengan 3 tanda. Kamu akan anggap orang munafik itu dengan 3 tanda. Yang pertama, orang munafik, jika berkata dusta, bila berjanji menyalahi janji, dan jika janji bersumpah cedera. Dan kebenaran keterangan ini ada dalam ayat At-Taubah ayat 75-77. Kita tengok, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullahu ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun wa bima kanu yakzibun. Maksudnya, sallallahu azim, dan di antara mereka yakni orang munafik ada yang berjanji kepada Allah, jika kami diberi kekayaan oleh Allah pasti akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Dan ketika diberi Allah kekayaan, tiba-tiba mereka kikir dan berpaling serta mengabaikan. Mereka mengakibatkan nifak di dalam hati mereka hingga hari kiamat, kerana mereka telah menyalahi janjinya kepada Allah dan kerana mereka berdusta. At-Taubah ayat 75 hingga 77. Tu, ya, tanda-tanda orang munafik. Diulang balik, ada 3, yakni pertama, bila berkata dia dusta, bila berjanji dia menyalahi janji, dan jika janji sumpah cedera. Maksudnya apa? Bila berkata dusta, semua dia kata tak boleh pakai, tak boleh percaya, bohong belaka. Bila dia berjanji, dia mungkir, tu. Bila dia berjanji, dia menyalahi janji. Awalnya janji bagus, bila cukup masa dia tak tunaikan janji. Munafik dipanggil. Yang ketiga, bila dia bersumpah cedera. Bukan dia sakit, bukan dia cedera. Bila bersumpah tu tak sama dengan apa yang disumpah.
Bersumpah dengan nama Allah lagi hebat. Tapi tak sama yang dilafazkan. Ni antara tanda-tanda orang munafik. InsyaAllah kita sambung ayat ni subuh besok ya. Kita sambung ayat ni subuh besok. Ayat Taubah ni kita sambung pagi besok untuk terjemahan dan tafsirannya insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Sama-sama kita sembahyang Isyak insyaAllah. Dah masuk Isyak. Mana yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya, kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri minna waqtiha wajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna biz jabarut wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa pagi esok subuh. Mudah-mudahan panjang umur insyaAllah. Ucapkan ribuan terima kasih pada kuliah online ini untuk Masjid Bandar Bukit Puchong insyaAllah. Assalamualaikum.